Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh barakah ini dapat kita bersua untuk sesi PDPR dalam talian untuk mata pelajaran pendidikan Islam bersama saya Ustazah Mahfuzah LIS MBA. Baik, terlebih dahulu saya kenalkan diri, saya adalah Ustazah Mahfuzah binti Ahmad. Saya mengajar di SMK Tun Sharifah Rozia. Saya mengajar pendidikan Islam tingkatan 3, tingkatan 4 dan juga di tingkatan 5. Baiklah, pelajar-pelajar, mudah-mudahan yang ada bersama dengan Ustazah pada hari ini dapat kita meneruskan insya-Allah pada topik yang akan Ustazah bentangkan pada hari ini, iaitulah pengurusan harta selepas kematian dalam unit yang kedua, iaitulah faraid. Okey, baik. Untuk meneruskan sesi ini, insya-Allah kita akan teruskan dengan sesi slide yang Ustazah telah sediakan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, silakan. Baiklah, okey, kita tengok paparan slide Ustazah. Okey, tajuk kita hari ini iaitulah faraid ya. Faraid dalam Islam. Okey, kita teruskan. Okey, jadi selamat datang kepada semua pelajar ke kelas online pendidikan Islam ya. Jadi di sini Ustazah berharap anda semua telah pun bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Jadi sediakanlah buku teks, buku nota dan juga alat-alat tulis sebelum kelas kita bermula. Okey, itu biasa ya. Okey, kita teruskan di sini. Ketika dalam kelas bersama dengan Ustazah, mohon kepada anak-anak pelajar sekalian agar memberi perhatian dan juga dapat menyertai kelas Ustazah ni secara aktif ya. Baik, jadi ketika mana sedang menonton video ini, jadi harap beri perhatian sepenuhnya. Okey, kita teruskan. Okey, baik. Hari ini iaitulah berkaitan dengan fiqh ya, yang mana standard pembelajaran pada hari ini, kita lihat pada beberapa standard pembelajaran yang terdapat dalam topik kita hari ini, iaitulah 4.28.1. 4.28.1 adalah berkaitan dengan maksud, hukum dan juga dalil faraid. Okey. Jadi kita tengok dulu tiga perkara ini yang utama, iaitulah maksud, hukum dan juga dalil faraid. Okey, baik. Terus yang berikutnya. Okey. Penting. Kat sini penting ya. Di situ saya tulis penting, iaitulah maksud. Maknanya maksud dari segi istilah faraid ni apa dia. Okey, jadi dari segi istilahnya, faraid ni ialah pembahagian harta seseorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Jadi di sini kita boleh pecahkan di sini kepada beberapa, okey. Kita boleh apa panggil kita boleh buat beberapa keratan, iaitulah pembahagian harta seseorang Islam. Itu keratan yang pertama, yang telah meninggal dunia. Itu yang kedua, kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Baik. Jadi itu maksud untuk faraid ya. Kita bahagikan kepada tiga keratan. Pertama, pembahagian harta seseorang Islam. Orang Islam yang mana? Yang telah pun meninggal dunia. Kepada siapa dia bagi? Kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Okey, baik. Jadi kita akan perincikan nanti ya. Okey, kita teruskan yang berikutnya, iaitulah tentang hukum. Apa hukum faraid ini? Hukumnya adalah wajib. Hukum faraid ni adalah wajib ya. Apa dia faraid tu? Pembahagian kepada ahli waris tu ya. Baik, hukumnya wajib. Okey, seterusnya kita lihat yang berikutnya tentang dalil.
Di sini berdasarkan buku teks masing-masing, dia ada dua dalil kat sini yang Ustazah bawa daripada buku teks, iaitu yang pertama dalil naqli daripada ayat Al-Quran, dan yang kedua adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat Al-Quran yang pertama dalil daripada surah An-Nisa ayat 7, ya, yang bermaksud, ya, jadi orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah pun ditetapkan. Ya, dalam ayat ini kita dapat lihat ataupun perhatikan, orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, dan orang perempuan pun ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka. Jadi sama ada yang kita peroleh itu sama ada banyak ataupun sedikit, ya, daripada peninggalan arwah tadi, ya. Okey, baik. Topik ni memang penting, ya, untuk kita, sebenarnya memang sangat penting untuk kita semua. Okey, kita teruskan yang berikutnya daripada uh, hadis daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah hadis, iaitulah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, sabda Rasulullah apa? Alhiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maksudnya, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat. Okey, baik. Jadi ada dua di sini dalil yang menunjukkan anjuran supaya kita melaksanakan uh, kewajipan faraid, kita mengagih-agihkan harta, peninggalan tu kepada ahli-ahli waris dengan cara faraid ini. Okey, baik, kita teruskan. Okey, okey, kita akan teruskan kepada standard pembelajaran 4.28.3, iaitulah berkaitan dengan rukun dan syarat sah faraid. Okey, apa itu rukun dan juga syarat sah faraid? Kita teruskan, ya. Okey, baik. Dalam hal ini, rukun dan syarat sah faraid ini ada tiga. Rukun tu ada tiga. Yang pertama, orang yang mewariskan harta. Yang kedua ialah waris. Dan yang ketiga adalah harta pusaka. Jadi di sini kita tengok rukun ni ada tiga ni sahaja. Tiga ni saja. Orang yang mewariskan harta. Okey. Yang kedua tu adalah waris. Dan yang ketiga tu adalah harta pusaka. Baik, orang yang mewariskan harta tu ialah orang yang telah meninggal tadilah. Ya, orang tu. Dia meninggal ada harta. Jadi tiga rukun ini. Ya, tiga rukun faraid. Okey, baik. Jadi dalam tiga rukun faraid ini kita kenal pasti dahulu jenis-jenis waris, ya. Jenis-jenis waris. Okey, baik, Ustazah rasa ada okey, kita kena patah balik sikit. Di situ ada sedikit ni. Okey. Okey, kat sini kita teruskan syarat sah faraid. Okey, syarat sah faraid.
Okey, jadi syarat sah faraid ni ialah orang yang mewariskan harta, iaitulah kematiannya telah disahkan. Sekiranya kematian belum disahkan, pembahagian tu tak boleh buat. Tu yang pertama. Yang kedua tu waris. Waris tu dia masih hidup mengetahui status hubungan dengan si mati. Sama ada dia tu adalah waris tu adalah bapa ataupun anak dan sebagainya. Okey, yang ketiga harta pusaka tu adalah harta yang dimiliki oleh si mati. Ya, harta tu dimiliki oleh si mati ya. Baik. Jadi harta pusaka yang dimiliki oleh si mati tu sekiranya harta pusaka tidak dimiliki oleh si mati, pembahagiannya itu adalah tidak sah. Ya, kalau diambil daripada orang lain tu tak dinamakan harta yang dimiliki oleh si mati itulah. Okey, jadi ini adalah harta yang ditinggal. Yang ditinggalkan oleh si mati tadi. Okey, baik, seterusnya kita tengok kepada yang berikutnya, jenis-jenis waris. Okey, jenis-jenis waris ni ada berapa jenis waris. Yang ni memang kita nak tahu jenis-jenis waris yang mana yang boleh untuk dapat harta faraid ni. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, jenis waris yang pertama ialah okey, jenis waris yang pertama ni dia ada ashabul furud dan yang keduanya adalah asabah. Baik, ashabul furud ni adalah waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, itu dipanggil sebagai ashabul furud. Okey, nanti Ustaz akan perincikan tentang ashabul furud ni. Kemudian yang kedua ialah dinamakan sebagai asabah. Baik, yang asabah ni pula ialah waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ashabul furud. Jadi dia dapat yang asabah. Ashabul furud ni dia ada dia ada kumpulan ashabul furud ni yang layak yang boleh menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah pun ditetapkan oleh syarak. Memang yang kat sini nanti kita tengok satu persatu tentang ashabul furud ni. Okey, baik. Jadi kat sinilah jenis-jenis warisnya. Kita tengok. Okey, baik di sini. Okey, baik. Jenis yang pertama kita lihat iaitulah jenis yang asabah. Ashabul furud. Okey, yang ni adalah jenis asabah. Kita tengok dulu yang pertama iaitulah jenis asabah. Okey, asabah ada tiga Sekejap, saya patah balik Asabah ni dia ada tiga. Okey. Baik, kita tengok kat sini asabah dia ada tiga jenis. Yang pertama asabah bin nafsi. Yang kedua ialah asabah bil ghairi dan yang ketiganya adalah asabah ma'al ghairi. Jadi kalau asabah bin nafsi ni siapa? Asabah yang kedua ialah bil ghairi ni siapa dan asabah ma'al ghairi ni siapa? Jadi jenis asabah ni untuk kita tahu dia ada tiga. Ya, asabah bin nafsi, asabah bil ghairi dan juga asabah ma'al ghairi. Okey, jadi asabah bin nafsi. Kita tengok asabah bin nafsi. Okey, dia adalah asabah bin nafsi. Siapa? Iaitulah anggota waris yang terdiri daripada kaum lelaki. Okey, yang tu dia nama sebagai asabah bin nafsi. Siapa dia? Yang terdiri daripada kaum lelaki. Yang pertamanya ialah bapa dia sendiri, bapa si mati, kalau masih ada lah. Kemudian datuknya. Yang ketiga adalah anak lelaki. Yang keempat, cucu lelaki daripada anak lelaki. Yang kelima adalah saudara lelaki kandung. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, saudara lelaki sebapa. Yang ketujuh,
bapa saudara kandung. Yang ke-8, bapa saudara yang sebapa. Bapa saudara yang sebapa. Yang ke-9, anak lelaki bapa saudara kandung, kemudian anak lelaki bapa saudara sebapa. Okey. Kalau kita tengok kepada kumpulan-kumpulan yang ada ni, yang mana terdiri daripada anggota lelaki sahaja ni, ya, kita tengok ada bapa, ada datuk, ada anak lelaki, ya, ada cucu lelaki daripada anak lelaki, tak boleh daripada anak perempuan. Hanya anak lelaki saja daripada anak lelaki. Okey. Maknanya anak lelaki, kemudian ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau daripada anak perempuan tak dikira. Kemudian ada saudara lelaki yang kandung. Okey, saudara lelaki kandung. Kemudian saudara lelaki yang satu bapa, yang sebapa. Ya. Satu bapa lah. Kemudian bapa saudara yang kandung. Bapa saudara kandung. Bapa saudara yang sebapa. Kemudian anak lelaki bapa saudara kandung dan juga anak lelaki bapa saudara yang sebapa. Jadi boleh sampai kepada bapa saudara. Anak saudara bapa pun boleh dapat. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Maknanya disenaraikan di sini orang yang boleh dapat lah. Ni yang termasuk dalam kumpulan yang panggil Ashabul Furud tadi tu. Okey. Jadi yang ni diantaranya yang layak untuk dapat faraid tu. Okey, baik. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Yang ni adalah asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi. Baik, yang berikutnya ialah asabah. Okey, kita tengok yang kedua. Asabah yang berikutnya ialah asabah bil ghairi. Baik, asabah bil ghairi ni adalah yang kedua. Iaitu waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. Ya, hak mana adik-beradik perempuan, asabah perempuan dengan sebab adanya anggota waris lelaki. Siapa dia? Iaitu anak perempuan dengan anak lelaki. Ya, anak perempuan dengan anak lelaki. Yang kedua, cucu perempuan dengan cucu lelaki. Yang ketiga, saudara kandung perempuan dengan saudara kandung yang lelaki. Yang keempat ialah saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki yang sebapa. Okey, ini adalah asabah bil ghairi. Ni ada 4 golongan, ada empat waris dia. Sebab dia dapat dengan adanya anggota waris lelaki. Ya. Okey. Anak perempuan dengan anak lelaki. Maksud dia, kalau kata kita ada, contohnya saya, ada anak lelaki dan juga ada anak perempuan. Jadi mereka ni akan dapat. Okey. Itu dia panggil asabah bil ghairi. Anak perempuan tu dapat. Kemudian yang kedua ni cucu perempuan dengan cucu lelaki. Boleh dapat juga. Dia ada sabit. Maknanya bersabit dengan yang lelaki tadi tu. Kemudian saudara kandung perempuan dengan saudara kandung lelaki. Dia dapat juga. Kemudian saudara perempuan sebapa dengan saudara lelaki yang sebapa. Okey, ini yang dapat 4 ni je. Okey, baik. Okey, kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya PM saya ke kalau ada sebarang persoalan yang tak dapat jawab no. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya ialah yang ketiga. Okey, iaitulah asabah asabah yang berikutnya iaitulah asabah ma'al ghairi. Yang tadi bil ghairi. Yang ni adalah ma'al ghairi. Apa yang disebut dengan asabah ma'al ghairi ni iaitulah waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain, iaitu saudara perempuan kandung. Yang ni perempuan sama perempuan. Hak tadi bil ghairi tu lagi kuat sebab dia ada lelaki. Yang ni perempuan sama perempuan. Contohnya kata ustazah ada anak, tetapi anak ustazah semuanya perempuan. Maknanya tu ialah waris perempuan dengan sebab adanya anggota waris perempuan yang lain. Semua anak perempuan. 3 orang, 3-3 perempuan. Okey. Jadi itu dia panggil asabah ma'al ghairi. Yang kedua ialah saudara perempuan sebapa.
Saudara perempuan sebapa berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Saudara perempuan yang sebapa, okey. Kata Ustazah, ada anak perempuan seorang. Kemudian, macam mana? Saudara, kemudian ada saudara perempuan sebapa. Satu bapa. Okey. Dia panggil dengan anak perempuan. Maknanya satu bapa. Dia sebapa dengan okey. Sama, maknanya ayah tu seorang. Sama ayah, tapi adik-beradik tu kita sama. Tapi adik-beradik lain, mak lain. Maksud dia gitu. Mak tu mak lain. Tapi bapa tu sama. Sebapa. Maknanya sebapa. Okey, itu jadi dia berkongsi dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Yang tu dipanggil sebagai asabah ma'al ghairi. Mak lain tapi bapa yang sama. Okey, baik. Jadi boleh kat situ dia panggil asabah ma'al ghairi. Okey, baik. Okey, seterusnya ialah yang berikutnya kita tengok. Okey. Dah. Okey, seterusnya kita tengok pada slide berikutnya iaitulah pembahagian harta pusaka. Okey, 4.28.4. Okey, 4.28.4 iaitulah pembahagian harta pusaka. Okey. Kat sini kita tengok apa pembahagian, jenis dia macam mana pula. Okey. Okey, kat sini kita tengok dari, minta maaf. Okey, kita kena tengok di sini ya. Okey, pembahagian harta pusaka ni. Okey, macam mana? Okey, pertama ialah bapa. Kita tengok pada bapa dulu. Kalau bapa, maknanya si mati dia ada bapa. Okey. Si mati meninggal, dia ada bapa. Okey, jadi bapa tu dapat berapa? Bapa tu akan dapat 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki. Dia akan dapat 1/6. Kalaulah kata si mati tadi tu, si mati meninggal. Contohnya yang meninggal tu ayah kita. Contohnya ayah. Contohnya. Okey, contohnya kata ayah Ustazah lah. Katanya ayah Ustazah meninggal. Dan ayah Ustazah ni dia masih ada lagi bapa dia. Ada bapa dia. Kemudian adik Ustazah ada lelaki. Okey, adik Ustazah ni lelaki. Okey. Jadi si bapa tu dia dapat 1/6 sekiranya mempunyai anak lelaki. Dia dapat 1/6 saja. Kemudian kalaulah ayah Ustazah tu dia tak ada, Ustazah tak ada anak. Maksud dia hanya bapa dia je yang ada. Dia meninggal, dia tak ada anak. Seseorang tu dia meninggal, dia tak ada anak. Dia hanya ada bapa sahaja. Jadi bapa tu akan dapat asabah. Dia panggil asabah. Okey. Kemudian 1/6 dan asabah sekiranya mempunyai anak perempuan sahaja. Kalaulah ada anak perempuan seorang saja, dia dapat 1/6. Okey, baik. Jadi untuk jelaskan lagi untuk bapa ni, dia akan dapat 1/6. Contohnya, contoh dia, kata Ustazah bagi tadi contoh, kata Ustazah sendiri. Okey, Ustazah sendiri, anak, kemudian ada si ayah masih ada, si bapa masih ada. Kemudian Ustazah ni tak ada anak. Okey, Ustazah tak ada anak. Tak ada anak, jadi bapa Ustazah dia akan dapat 1/6. Okey, kalau dia tak ada siapa. No, bukan dia dapat 1/6. Dia akan dapat asabah, maknanya semua bahagian tu dapat dekat ayah tu. Sebab apa? Sebab Ustazah tak ada anak. Tetapi kalau Ustazah ada anak, contohnya ada anak lelaki ataupun ada anak perempuan sahaja, dia akan dapat juga 1/6 bahagian dia. Okey, boleh ya? Itu bapa. Okey, seterusnya ialah lepas bapa ialah ibu lah kan. Okey, lepas bapa ialah ibu. Okey, kalau ibu pula, okey, yang dapat dia berapa? Ibu
1/3 sekiranya tiada anak ataupun terdapat hanya seorang saudara lelaki ataupun perempuan. Ibu tu dia akan dapat 1/3 bahagian daripada peninggalan, harta peninggalan daripada si mati tadi. Dia akan dapat 1/3 sekiranya tiada anak ataupun ada anak tapi seorang saudara lelaki ataupun perempuan. Dia dapatlah 1/3 bahagian dia. Okey, baik. Itu untuk ibu yang dia boleh dapat 1/3. Dia akan boleh dapat 1/6 pula sekiranya dia mempunyai anak ataupun terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki atau perempuan. Maksud dia 1/6 sekiranya mempunyai anak atau terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki ataupun perempuan. Maknanya maksud dia di situ si ibu ni dia layak dapat 1/6. Dia layak dapat 1/6 daripada harta peninggalan si mati tadi. Okey, sekiranya terdapat lebih daripada 2 orang saudara lelaki ataupun perempuan. Lebihlah, anak dia ramai lah, maksud dia kalau si mati tadi tu meninggalkan anak yang ramai. Kalaulah dia meninggalkan anak tu seorang sahaja, dia layak dapat 1/3. Cerita dia macam tu lah. Kalau si mati tu ada anak ramai lebih daripada seorang, dia layak dapat 1/6. Boleh faham macam tu lah. Okey, kemudian satu kategori lagi si ibu ni layak dapat, iaitulah dia dapat 1/3 daripada baki sekiranya hanya mempunyai ibu, ayah, suami ataupun isteri saja. Ya, jadi dia layak dapat 1/3 daripada baki sekiranya hanya mempunyai ibu, ada ayah, ada suami ataupun adanya isteri. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Yang berikutnya. Okey, kita teruskan yang berikutnya. Okey, itu untuk ibu. Okey, ini adalah untuk suami. Okey, kalau ada suami pula. Suami dia layak dia dapat 1/2 ataupun dia layak dapat 1/4. Okey. Dia dapat 1/2 sekiranya si mati tu tak ada anak. Maksud dia isteri dia meninggal. Isteri meninggal tapi tak ada anak. Jadi suami tu layak dapat 1/2. Ataupun dia boleh dapat 1/4 sekiranya mempunyai anak. Tak kiralah ada anak tu seorang ke, 2 orang ke, dia layak untuk dapat 1/4. Okey, daripada harta peninggalan tadi. Ya, peninggalan si mati tadi. Okey. Baik, jadi dalam konteks ni, dalam bab-bab hukum faraid ni kadang-kadangnya berlaku di sinilah berlaku kerana kebanyakan kita ni dia sembunyi, maksud dia dia meninggal dia ambil, maknanya bahagian tu dia tak ikut faraid betul-betul, pun berlaku juga yang macam tu. Okey, jadi kat sini kita boleh lihat jadi suami kalaulah si mati meninggal tak ada anak, dia dapat 1/2. Dia dapat separuh daripada harta peninggalan si mati tadi. Tapi kalaulah si mati tu dia meninggal ada anak, dia hanya dapat 1/4 sahaja. Okey, baik. Kita teruskan lagi yang berikutnya. Okey, siapa pula selain daripada suami? Okey, kalau isteri pula, sebab dia tak sama suami tak lain, isteri pun lain, ya. Sama juga tadi macam yang bapa dan juga si ibu tu dia tak sama, dia punya ni dia pembahagian dia lain. Okey. Isteri pula. Kalau isteri, dia boleh layak dapat 1/4 sekiranya dia tak ada anak. Dia layak dapat 1/4. Maksud dia 1/4 tu daripada harta peninggalan si suami dia tadi. Dia layak dapat 1/4. Jadi hak lain tu nak pergi ke mana? Hak baki lagi 3/4 tu nak pergi ke mana? Tengok sama ada si mati tadi tu masih ada ayah dia ke ataupun masih ada ibu, dia akan pergi ke situ pula. Dia akan pergi kepada ibunya ataupun kepada bapa si mati tadi. Okey, kalau kata si ibunya si mati, contohnya suami tu dia meninggal, dia hanya ada isteri, kemudian ibunya dah tak ada dah, bapaknya pun tak ada dah, anak pun tak ada, barulah dia akan berkait kepada saudara-saudara lelaki dia yang lain. Okey nah. Baik, itu tentang kedudukan
bagi pembahagian harta pusaka ni. Okey, kemudian si isteri ni dia akan dapat 1/8 sekiranya mempunyai anak. Kalaulah ada anak dia seorang ke, anak dia 2 orang ke, 3 orang ke, isteri hanya dapat 1/8 saja. Hak baki lagi 7 lagi ke mana? Dia tengok tadilah pembahagian sama ada masih ada ibu ataupun tidak, ada bapa ataupun tidak. Kalau tak ada anak pula ya. Kalau ada anak tu ada anak lelaki, ada anak perempuan berapa orang, jadi dia akan bahagi di situ pula. Okey, baik. Itu untuk isteri dia ada 1/4 dan ada 1/8. Dia kena tengok situasi dia pula lah. Okey, baik. Jadi situasi untuk isteri ni dia ada 1 kalau dia tak ada anak, 1 lagi adalah sekiranya dia mempunyai anak. Okey, dia akan dapat 1/8. Okey, baik. Seterusnya. Okey, yang berikutnya adalah untuk anak lelaki pula. Okey. Anak lelaki ni dia memang kalau ada anak lelaki seseorang yang meninggal dia ada anak lelaki. Okey. Jadi pembahagian harta itu pembahagian harta itu dia tak pergi jauh sangatlah kepada rantaian yang lain. Jadi dia akan sampai setakat anak lelaki saja. Pasal apa? Sebabnya anak lelaki ni seluruh harta sekiranya dia akan dapat terus seluruh harta sekiranya tiada anak perempuan. Dia dapat asabah bin nafsi. Tu dia anak lelaki. Maksud dia contohlah katalah ustazah, saya bagi contoh ustazah lah senang. Ustazah ada. Ya, ustazah meninggal. Ada suami. Suami masih ada. Jadi suami akan dapat bahagian. Dalam tu ada anak lelaki. Anak lelaki ada, kemudian anak perempuan pun ada. Jadi yang akan dapat bahagian harta peninggalan daripada ustazah contohnya, yang akan dapat siapa? Suami ustazah dapat, anak lelaki ustazah dapat, anak perempuan ustazah dapat. Dia akan pi tak dekat tok wan dia, tok dia akan pi tak? Dia tak pi dah. Hanya sampai setakat tu saja, habis dah. Cukup sampai setakat tu je orang yang layak untuk dapat harta faraid ni sampai setakat tu. Sebab apa? Sebab dia ada asabah anak lelaki tu. Anak lelaki tu dia dah jadi asabah, habis dah sampai setakat tu saja. Nah, tapi kalau tak ada anak lelaki, yang ni lah nak tengok pula. Tak ada anak lelaki, dia pergi kat suami, dia pergi kat anak perempuan. Lepas tu dia pergi ke mana pula? Kalau masih ada bapa ada lagi, bapa tu layak dapat. Maksud dia Tok Wan. Tok Wan tu. Tok Wan kepada anak ustazah tu lah. Kalau ustazah, ayah ustazah maknanya dia layak untuk dapat. Okey? Baik, jelas. Okey, seluruh harta anak lelaki ni, sebab tu anak lelaki ni dia dia jadi waris ya. Waris kan. Jadi itulah anak lelaki. Jadi kalau ada anak lelaki tak ada fikir dah. Maksud dia dari segi pembahagian harta faraid tu dia tak pergi jauh dah. Dia hanya dalam kelompok lingkungan tu sahaja. Ya. Jadi dia bahagi kepada anak perempuan, anak lelaki yang ada tu saja. Okey, baik. Jadi kalau pembahagian kata ada anak lelaki, ada anak perempuan, anak lelaki dia akan dapat 2 bahagian, anak perempuan adalah 1 bahagian. Tu nisbah dia. 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. Okey, jadi anak lelaki ni dia jadi asabah bin nafsi, manakala anak perempuan tu tadi dia jadi asabah bil ghairi. Okey, baik kita teruskan. Okey, kita akan teruskan yang berikutnya, iaitulah tentang okey. Anak perempuan pula. Okey. Untuk anak perempuan. Anak perempuan pula ya akan ada dia akan ada tiga keadaan anak perempuan ni dia ada 3 keadaan. Okey, keadaan dia yang pertama iaitulah dia akan dapat 1/2. Dia dapat 1/2 sekiranya anak tunggal perempuan. Anak tunggal perempuan dia dapat 1/2. Dan yang kedua dia dapat 2/3 sekiranya terdapat 2 atau lebih anak perempuan. Maksud dia bukan seorang, dia bukan anak tunggal. Dia bukan anak tunggal, dia ada adik-beradik dia yang lain lagi yang perempuan. Maka dalam kalangan mereka tu mereka akan berkongsi. Maksud dia 2/3 sekiranya terdapat 2 atau lebih anak perempuan.
Okey, yang ketiganya ialah asabah bil ghairi, sekiranya mempunyai anak lelaki. Yang tadilah yang saya sebut tu, asabah bil ghairi sekiranya dia mempunyai anak lelaki. Jadi dia akan dapat kalau ada anak lelaki tiga orang, okey, kalau anak lelaki tu 3 orang, maknanya hak lelaki tadi dapat 2 bahagian, tiga-tiga orang, 2 bahagian, 2 bahagian, 2 bahagian, dia akan dapat yang ni satu. Ya, dia dapat satu bahagian sahaja. Okey, maknanya itu adalah untuk anak perempuan. Asabah bil ghairi. Ya, sekiranya mempunyai anak lelaki. Okey, baik, kita teruskan. Yang berikutnya. Okey. Alright, okey, habis kat sini. Kita tengok seterusnya. Iaitulah kajian kes. Okey, ini adalah kajian kes yang Ustazah ambil daripada buku teks, iaitulah Spektrum Ilmu. Okey, mudah-mudahan dengan kajian kes ni kita akan nampak lebih jelas lagi apa yang telah Ustazah terangkan tadi. Okey, baik, contoh dia, seorang isteri meninggal dunia. Isteri meninggal dunia, dia tinggal suami ada, bapa pun ada, ibu ada, kemudian dia ada hanya anak seorang je anak perempuan. Okey, jadi seorang isteri meninggal dunia, mempunyai suami, bapa, ibu, kemudian seorang anak perempuan. Jadi, apa jawapan dia? Jadi suami dia dapat berapa? Sebab dia kat sini kita tengok dia ada bapa, dia ada ibu, kemudian dia ada seorang saja anak perempuan. Bila kita tengok kat anak tu, dia tak ada anak lelaki, hanya ada seorang saja anak perempuan, maka tadi kita tengok, kalaulah seorang anak tunggal saja dia dapat berapa? Perempuan, seorang saja tunggal, dia akan dapat separuh. Okey, kita tengok dekat anak ni. Kita tengok kat anak perempuan dulu. Okey, tengok anak perempuan dia dapat berapa? Anak perempuan tu dia akan dapat 1/2. Sebab anak ya, bila ada anak tu kita kena tengok kat anak ya dulu. Anak perempuan dia dapat 1/2. Barulah dekat suami. Suami tu dia layak dapat 1/4. Sebab ada anak tadi. Dia tak boleh dapat 1/2. Dia hanya dapat 1/4 sahaja. Dan bapa tu dia akan dapat 1/6. Plus dengan asabah. Dia dapat plus dengan asabah. Sebab apa yang meninggal tu adalah isteri. Isteri. Jadi bapa tu boleh dapat lagi asabah lagi. Nah. Okey, jadi maknanya suami hanya layak dapat dalam 1/4. Anak perempuan seorang tu dia dapat 1/2. Bapa layak dapat 1/6. Plus lagi asabah. Hak baki lagi yang tu dia dapat lagi. Tu kata hak bapa tu dia dapat banyak. Ibu pun dapat 1/6. Sebabnya seorang saja anak perempuan. Okey, baik. Sampai setakat tu, insyaAllah rasanya boleh dapat serba sedikit tentang kajian kes seterusnya. Okey, habis kat situ. Dan yang berikutnya kita lihat. Okey, hikmah. Okey, dah sampai dekat hikmah dah. Okey, standard pembelajaran kita di sini. Hikmah pensyariatan faraid. 4.28.5. Apakah hikmah di sebalik pensyariatan faraid ini kepada kita? Ya, dia bagi siap-siap dah. Islam dah bagi kepada kita faraid tentang hukum-hukum bagaimana cara kita nak menguruskan harta sesudah seseorang itu meninggal dunia. Apa hikmah dia? Okey, baik. Pertama hikmahnya. Okey, kita tengok hikmah dia. Hikmah pensyariatan faraid. Baik, apa hikmah? Okey, kita tengok kat sini. Hikmah pensyariatan faraid. Pertama, iaitulah mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta. Okey, hikmah dia yang pertama, supaya tak berlakulah pertelingkahan dalam pembahagian harta yang boleh menjejaskan kebahagiaan dalam keluarga. Itu yang pertama. Okey, hikmah yang kedua ialah menjamin kelangsungan hidup waris. Yang mana waris yang masih ada boleh sambung. Maknanya menjamin kelangsungan hidup mereka lah dari segi mereka nak perbelanjaan mereka kan setelah waris tu dah meninggal. Selepas kematian orang yang mewarisi harta. Jadi mereka boleh teruskan kehidupan mereka dengan harta yang ditinggalkan tersebut. Okey, jadi tak perlulah kita kata nak kena minta kepada orang lain kan. Jadi harta yang ditinggalkan tu guna untuk perbelanjaan diri mereka. Tu hikmah dia. Yang kedua. Hikmah yang berikutnya ialah yang ketiga.
Hikmah yang ketiga. Okey, kita tengok hikmah yang ketiga ialah menegakkan keadilan bagi pihak waris. Ya, menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ya, dan yang keempat, mengekalkan kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga. Baik, ini di antara hikmah-hikmah pensyariatan faraid. Baik, jadi topik ini memanglah topik yang agak berat dan memerlukan kepada bukan setakat kita kata baca macam tu sahaja kita boleh faham, tetapi kita kena tengok lagi lah, maksudnya kita kena buat kajian lagi tentang pelaksanaan ataupun cara untuk buat pembahagian faraid ni supaya tidak berlakunya penindasan kepada golongan-golongan yang layak untuk dapat harta daripada waris yang meninggal tadi. Okey, baik, seterusnya. Okey, yang seterusnya kita lihat pada yang berikutnya. Okey. Yang terakhir, ini adalah yang terakhir ya, slide ni di sini, iaitulah persoalan. Bincangkan persoalan ini. Jadi persoalan ini Ustazah akan berikan kepada anak-anak pelajar yang menonton video ini supaya anda dapat bincangkan, cari jawapan untuk persoalan ini. Okey, soalan yang pertama, seorang suami meninggal dunia dan mempunyai isteri, ibu, anak perempuan tunggal. Okey, jadi apa jawapan dia? Tu soalan, persoalan untuk anda cari jawapannya lah. Okey, tu berkaitan dengan soalan yang pertama. Okey, kemudian soalan yang kedua. Persoalan yang kedua iaitulah seorang suami pula meninggal dunia dan dia mempunyai isteri, bapa, kemudian dia ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Ya, jadi dia tak ada anak. Suami meninggal dunia. Hanya ada isteri, kemudian dia ada bapa, kemudian ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Maknanya anak lelaki dia pun dah meninggal. Tinggal cucu lelaki je. Layak dapat ke tidak? Okey, kita tengok bagaimana anda mencari jawapan menjawab persoalan ini. Okey, baik, itu dua soalan yang Ustazah tinggalkan untuk anda bincangkan dan cari jawapan. Kemudian cuba rujuk kepada ustaz ataupun ustazah anda di sekolah masing-masing ya. Okey, baik, seterusnya ialah tentang soalan kebat. Ini adalah soalan kebat, juga soalan yang terakhir. Berdasarkan keratan akhbar di atas, huraikan pandangan anda. Apa dia pandangan apa keratan akhbar tu? Iaitulah anak derhaka buang wanita uzur. Kemudian berebut harta dikubur pula kan. Ya, bila dia tahu kata mak dia meninggal, depa pakat pi ke kubur dia. Kan masa tu barulah nak ambil harta dia. Walhal ketika dia hidup depa tak bela pun. Maksud dia macam itulah. Jadi berdasarkan kerata akhbar di atas, huraikan pandangan anda tentang isu tersebut. Okey, bagaimana? Okey, baik, layakkah mereka ni dapat anak derhaka ni? Okey, baik. Jadi itu adalah 3 persoalan yang Ustazah tinggalkan untuk anda. Dua soalan persoalan tu dan satu lagi ialah soalan kebat. Okey, jadi Ustazah ingat sampai di sini sahaja perkongsian Ustazah untuk hari ini dalam topik berkaitan dengan faraid. Mudah-mudahan apa yang Ustazah kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar sekalian insya-Allah dan dapat merungkaikan serba sedikit tentang persoalan berkaitan dengan faraid. Okey, sekiranya ada sebarang kemusykilan ataupun masalah berkaitan dengan pertanyaan dalam soalan berkaitan dengan faraid ini, bolehlah rujuk kepada asatizah di sekolah masing-masing. Kalau anda nak ni dengan Ustazah, kena PM lah at MBA43 Telegram. Okey, itu sahaja. Sampai setakat ini sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan mana yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada kelemahan Ustazah sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga bertemu lagi pada siri akan datang. Sekian, terima kasih.